Pada awalnya, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias dikenali sebagai Ma'had Al-Da'wah wal Imamah pada tahun 1994. Ia merupakan cetusan idea daripada Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz bin Haji Nikmat. Ma'had Al-Da'wah wal Imamah dirangka semula dalam struktur yang lebih dinamik dengan penubuhan Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias pada tanggal 24 Ogos 1999. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra atau singkatannya KIAS adalah sebuah pusat pembangunan ilmu dan pendidikan Rabbani untuk melahirkan golongan yang berkelayakan dalam pembangunan masyarakat dan negara yang sejahtera. Dengan itu, pengajiannya berteraskan ilmu wahyu dengan pendekatan untuk kegunaan semasa dan seterusnya. Moto KIAS adalah Al-Asalah wal-Ma'asarah, keaslian tunjang semasa pendekatan. Sudah tentu, pengajian dalam bentuk ini sangat diperlukan untuk pembangunan manusia masa kini. Visi Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias adalah untuk menjadikan Kias sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi Rabbani. Misi Kias adalah bertekad untuk melahirkan graduan yang progresif, berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia yang dapat memberi khidmat kepada ummah dengan penuh dedikasi dan berkesan. Sehingga ke hari ini, Kias berjaya menawarkan 18 program kepada pelajar meliputi peringkat sijil, diploma dan ijazah sarjana muda. Pada tanggal 23 Mac 2021, Kias telah berjaya dinaik taraf kepada Kolej Universiti. Program-program pengajian yang ditawarkan adalah untuk pembinaan ilmu dan melatih pelajar supaya dapat memenuhi keperluan pembangunan masa kini sebagaimana yang diaspirasikan. Bagi memenuhi keperluan revolusi industri 4.0, penawaran program baru merangkumi 2 program asasi, 2 program diploma dan 8 program ijazah sarjana muda. Di samping itu juga turut menawarkan program sarjana dan doktor falsafah. Program-program ini mampu menyediakan modal insan Rabbani yang lebih progresif, dinamik dan berdaya saing. Adalah sangat meyakinkan bahawa tanggungjawab KIAS dalam memberikan pendidikan kepada ummah berjalan dengan sebaiknya. Bagi memastikan masyarakat terus mendapat pendidikan yang selaras dengan perkembangan semasa, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra telah menandatangani memorandum persefahaman dengan institusi pengajian tinggi luar negara. Antaranya ialah bagi menyambung pengajian di Bumi Ambia dengan adanya kerjasama akademik dengan Universiti Al-Azhar Mesir dan Ma'had Qiraat Al-Subra Al-Azhar Mesir bagi membolehkan lepasan diploma KIAS menyambung pengajian mereka di peringkat ijazah. Dalam usaha membantu pelajar dari golongan miskin meneruskan pengajian di Kolej Universiti, kerjasama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK di Meterai. Menerusi perjanjian ini, MAIK bersetuju untuk memberikan biasiswa penuh dan derma siswa kepada pelajar miskin bagi meneruskan pengajian mereka di KIAS. Di samping itu juga, pelajar boleh memohon bantuan keuangan dari pihak PT-PTN, Yakin, MARA dan lain-lain. Sejajar penubuhan KIAS sebagai Kolej Universiti, kemudahan prasarana telah dipertingkatkan termasuk menyediakan sebuah asrama baharu yang mampu menempatkan 1,500 orang pelajar pada satu-satu masa dengan kos pembinaan RM21 juta Malaysia. Selain itu juga, KIAS telah berjaya melahirkan graduan yang cemerlang dan terbilang sama ada di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya ialah 5 orang pelajar KIAS telah menjadi Johan Tilawah Al-Quran peringkat negeri. Kehebatan itu lebih terserlah apabila saudara Muhammad Qayyum Nizar bin Sarimi telah muncul Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Harapan KIAS untuk masa hadapan ialah bahawa KIAS dapat memenuhi keperluan masyarakat dan negara dalam pembangunan yang sejahtera melalui khidmat yang diberikan, di samping mencapai status IPT yang lebih tinggi dalam masa terdekat. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra KIAS berhasrat untuk menjadi universiti penuh dalam tempoh 5 tahun yang akan datang dan menjadi hub pendidikan tinggi Islam di Nusantara.
Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah I wake with the light of the dawn. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi ala ma yassara min nashri manquli hurufil 'ashara. Summa assalatu wassalamu sarmadi ala nabiyil mustafa Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa man tala kitab rabbina ala ma anzala wa ba'd. Pertama sekali syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah pada hari ini diberikan lagi kenikmatan-kenikmatan yang seterusnya. Sama ada kenikmatan-kenikmatan tersebut telah kita rasai, sedang kita rasai dan insya-Allah akan kita rasai. Ala kulli hal kesemuanya kena kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kehidupan ni sebenarnya tidak semua orang dapat. Kehidupan yang seterusnya. Ada orang cita-citanya panjang, cita-citanya tinggi tetapi ajalnya mendahului. Jadi apapun kita berada di dalam ni bermakna kita masih diberikan peluang kehidupan yang seterusnya. Jadi syukur alhamdulillah. Yang kedua, selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memberi sinar harapan, sinar cahaya kehidupan kepada kita sehingga alhamdulillah pada hari ini diberikan nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah juga. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma telah berkata Nu'man radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al qalb. Muttafaqun alaih. Rawahu Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah pada minggu-minggu lepas kita dah dengar berkenaan dengan pengisian-pengisian berkenaan dengan nikmat. 2 minggu lepas kita diterangkan berkenaan dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan pada minggu lepas kita dah dengar berkenaan dengan kufur nikmat. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak ambil kesinambungan juga daripada nikmat juga, iaitu salah satu daripada penyakit hati yang berkaitan dengan nikmat-nikmat. Penyakit hati yang apabila kita melihat nikmat-nikmat orang lain, hati kita menjadi sakit. Sebagaimana hadis yang dibacakan sebentar tadi, ala wa inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ketahuilah bahawasanya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Sekiranya baik daging tersebut, gumpalan daging tersebut, maka baiklah keseluruhan jasad-jasadnya. Dan sekiranya wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sekiranya buruk, rosak gumpalan daging tersebut, maka rosaklah keseluruhan jasadnya. Ala wahyal qalb. Itu adalah hati. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan
pergi ke satu hari yang mana kita panggil hari tersebut adalah hari akhirat, ataupun di dalam Quran, dalam hadis lebih dikenali dengan hari pembalasan. Kenapa? Kerana kehidupan kita di dunia ini hanyalah kita mencari rezeki, mencari bekalan-bekalan untuk menuju ke hari sana. Dan hari di sana lah yang kita panggil sebagai hari pembalasan ke atas apa yang telah kita cari di atas muka bumi ini. Jadi yauma la yanfa'u malun, pada hari tersebut tidak bermanfaat lagi malun, harta benda. Wala banun, juga tidak bermanfaat lagi anak pinak, walaupun ramai sekalipun. Illa man atallaha, kecuali sesiapa sahaja yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Jadi nak menunjukkan kepada kita semua melalui dua dalil tadi bahawasanya hati kita ni adalah keseluruhan yang menggambarkan kehidupan kita sehari-harian. Hadis yang pertama dibacakan adalah nak menunjukkan kepada kita apa yang tingkah laku kita pada hari ini sebenarnya menggambarkan bagaimanakah keadaan hati kita. Idza salahat salahal jasadu kullu. Sekiranya baiknya hati itu, maka baiklah keseluruhan perbuatan kita. Mata kita akan melihat perkara-perkara yang baik, telinga kita akan mendengar perkara-perkara yang baik, lidah kita akan bercakap perkara-perkara yang baik, mulut kita akan memakan perkara-perkara yang baik, tidak memakan perkara-perkara syubhah, maupun lagi apatah lagi perkara-perkara yang haram. Begitu juga dengan anggota-anggota yang lain, tangan, kaki dan sebagainya. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hadis daripada kumpulan-kumpulan yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Matan Arba'in, sebagaimana dikumpulkan di dalam hadis, dalam tulisan karangan Imam Nawawi tersebut sebanyak 42 hadis. Maka ini adalah salah satu hadis yang nak menyebut berkenaan dengan ukhuwah. Adapun perbincangan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan hati. Tapi apakah kaitan ukhuwah dengan hati? InsyaAllah kita akan tengok melalui hadis ini. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. At-taqwa hahuna, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yushiru ila sadrihi salasa marrat, 3 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan di dadanya, menunjukkan, mengisyaratkan kepada para sahabat bahawasanya at-taqwa hahuna. Dia kata 3 kali diisyaratkan ke dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjuk kepada kita bahawasanya keberadaan takwa itu adalah di hati kita. Takwa keberadaannya adalah di hati kita. Bihasbi mri'in minasyari an yahqir akhahul muslim, kulul muslim 'alal muslim haram damuhu wa 'irduhu wa maluhu, rawahu Muslim. Perbahasan hari ini saya nak bawa satu tajuk yang berkaitan dengan nikmat-nikmat yang apabila kita melihat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada orang lain bukan kepada kita, maka kita akan timbul dalam hati kita satu penyakit yang kita namakan dia sebagai penyakit dengki. Dalam bahasa Arab kita kata penyakit hasad. Sekian banyaknya penyakit-penyakit hati ni, antara lainnya kita boleh sebutkan adalah penyakit riak, contohnya takabur, penyakit isti'jal, penyakit apa lagi? Banyak lagi lah penyakit-penyakit lain yang tidak dapat disebut di dalam ni. Antara salah satunya adalah tahasadu. Jangan kita berdengki-dengkian dengan orang lain. Apakah yang dimaksudkan dengan tahasadu? Tahasadu ni adalah yang diringkaskan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, mengatakan bahawasanya hasad ini adalah karahiyatun ni'mah 'alal ghair, membenci nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang lain. Tak.
Apa yang diberikan kepada orang lain, maka kita mula sakit hati. Itu adalah bermulanya penyakit hasad dengki. Jadi hasad dengki ni ada keberkaitannya dengan penjagaan persaudaraan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, berkenaan dengan perpaduan ataupun persatuan, maka kalau ia melibatkan menatijahkan perpaduan, maka ia adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya perkara-perkara tersebut menatijahkan kepada perselisihan ataupun perbalahan ataupun sekian yang lainnya, berlawan kepada perpaduan, maka ia adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak cerita berkenaan dengan persaudaraan. Persaudaraan, macam mana kita nak merapatkan persaudaraan antara kita, antara salah satunya menjaga hati. Kerana hati, apabila kita berhasad dengki, maka kita akan merosakkan persaudaraan yang lain. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok beberapa item-item bahayanya penyakit hati, bahayanya penyakit hasad dengki ni, yang boleh menyebabkan kita semua boleh berpecah belah. Banyak cerita-cerita berkenaan dengan hasad dengki bermula daripada zaman Rasulullah, bahkan bermula daripada zaman Nabi Adam lagi dah ada cerita berkenaan dengan hasad dengki. Jadi insya-Allah kita akan tengok satu persatu insya-Allah selepas ni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu juga, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak masuk seseorang itu ke dalam syurga sehingga mana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan dia tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berkasih sayang antara mereka. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi Muhammad SAW, hendakkah kalau aku tunjukkan kepada kalian perkara apakah sekira kamu melakukan perkara tersebut, maka merapatkan kasih sayang antara kamu, maka afsyus salam bainakum. Ini adalah antara salah satu hadis Nabi Muhammad SAW nak menunjukkan kepada kita perkara-perkara yang merapatkan ataupun menyatukan perpaduan umat, maka ia adalah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara salah satunya tadi afsyus salam bainakum. Jadi antara keburukan hasad dengki, sebagaimana kita tahu tadi, hasad dengki adalah karahiyatul ni'mah 'alal ghair. Dalam pendapat yang lain, berkata Al-Jirjani dalam tulisannya, al-hasad adalah tamanni zawalu ni'mah an syakhsun akhar. Kita berharap-harap, kita berimpian supaya nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang lain itu, yang tidak diberikan kepada kita, supaya dihilangkan. Dan sebolehnya lagi, kalau boleh nikmat-nikmat tersebut diberikan kepadanya. Itu adalah penyakit hasad dengki. Jadi antara keburukan hasad dengki ini adalah, yang pertamanya adalah ia adalah penyakit yang mana jatuh kepada mereka-mereka yang dibenci ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara salah satunya adalah peristiwa iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diberikan kelebihan-kelebihan yang mana tidak diberikan kepada iblis, menyebabkan iblis hasad dengki dengan Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam diberikan pengetahuan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Antara salah satu kelebihannya. Yang kedua, Nabi Adam ini diberikan kenikmatan berada di syurga dan diberikan kenikmatan supaya sekian makhluk-makhluk yang ada, termasuklah para malaikat dan juga iblis, untuk bersujud kepada Nabi Adam.
Maka dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, maka para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak. Kenapa? Kerana di sini ada penyakit lain juga yang ada pada iblis, iaitu penyakit sombong. Dia kata, aku diciptakan daripada api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dengan tanah. Mana boleh aku nak tunduk kepada orang yang martabatnya lebih rendah daripada aku. Maka apabila keadaan begitu, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan iblis ni untuk keluar daripada syurga. Sedangkan dulu iblis ni adalah orang yang sangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan iblis jugalah adalah seorang yang kita kata ketua para malaikat. Sebenarnya lah asal usul cerita dia. Kemudian setelah kita kata tidak mendengar titah ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dilempar ataupun dibuang iblis ini ke dunia dan dihalau daripada syurga. Maka perasaan hasad dengki yang timbul daripada iblis ini mengatakan bahawasanya tidak layak bagi Nabi Adam ni untuk berada di syurga. Kenapa? Kerana aku telah dicampakkan ke atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan hasad dengki itulah yang menatijahkan pelbagai kaedah, pelbagai cara yang dirancang oleh iblis untuk menghalau juga Nabi Adam, untuk tidak lagi berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antara salah satunya adalah berjayanya Nabi Adam ni, berjayanya iblis ni mengumpan ataupun memujuk Nabi Adam dan juga Siti Hawa untuk makan buah larangan di syurga, menyebabkan Nabi Adam pun juga diturunkan ke atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia adalah perangai kepada iblis, salah satunya. Kemudian dia juga adalah perangai kepada Qabil dan Habil. Kisah antara Qabil dan Habil ni dalam Al-Quran Allah menyebut, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Berkenaan dengan Qabil dan Habil, Qabil telah membunuh Habil. Kenapa? Kerana antara kedua-duanya ni Allah memerintahkan untuk membuat korban, dan korban itu diterima salah satu daripada duanya. Qabil dan Habil melaksanakan korban, tetapi yang diterimanya hanya adalah Qabil, korban si Qabil. Maka apabila begitu, dengkilah si Habil. Yang diterima korban itu adalah si Habil. Lalu dengki si Qabil ni, maka membunuh si Habil. Dia juga adalah perangai kepada Yahudi. Yahudi dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengki itu terbit apabila golongan Yahudi ni daripada 3 bani pada masa itu, Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan juga Bani Nadir, menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka bukan menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menunggu kemunculan Nabi yang terakhir. Mereka percaya bahawasanya akan datang Nabi yang terakhir, akan muncul Nabi yang terakhir di zaman mereka. Lalu mereka menunggu-nunggu, tetapi setelah mana kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kerana apa? Hanya kerana dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datangnya Nabi Muhammad ini bukan daripada kaum mereka. Bila dengki perasaan itu datang, maka apa sahaja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dustai. Yang mana pada asalnya mereka percaya bahawasanya akan datang Nabi yang terakhir, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin bahawasanya utusan yang terakhir itu membawa perkara-perkara yang benar, menunjukkan kepada mereka akan hidayah-hidayah. Tetapi apabila datangnya orang tersebut, maka dia tidak boleh terima. Hanya kerana apa? Dengki bukan daripada golongan mereka. Ia juga adalah salah satu penyakit daripada golongan-golongan munafik. Munafik
Kalau kita tengok cerita sirah berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW, munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul, tak, pada masa tu, setelah mana berlaku peperangan sebelum pada tu, tak silap ana, peperangan Bu'as, tak silap. Berlaku peperangan tersebut menyebabkan ramai daripada tentera-tentera Islam ni meninggal dunia, tak, terkorban, syahid. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ni antara orang yang tetap mengungguli tentera Islam pada masa itu. Maksudnya dia masih lagi tinggal, maksudnya masih lagi bertahan di peperangan tersebut. Bila begitu, tentera Islam yang lainnya, sahabat-sahabat Nabi yang lainnya bercadang untuk melantik Abdullah bin Ubay bin Salul ni sebagai panglima perang, menggantikan yang lama-lama itulah yang telah terkorban. Maka setelah berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW, maka pada masa itu apabila berlakunya hijrah tersebut, perancangan-perancangan untuk menggantikan tentera-tentera yang lama, panglima perang yang lama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ni terbatal. Kenapa? Kerana kedatangan Nabi Muhammad SAW dan tentera-tentera yang lain, sahabat-sahabat yang lain bersetuju untuk melantik Nabi Muhammad sebagai pengganti panglima perang tersebut. Maka dengan sebab itulah Abdullah bin Ubay bin Salul dengki kepada Nabi Muhammad SAW, dan pada masa itu jugalah dia meninggalkan Islam, tidak percaya lagi apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau ikutkan, banyak lagi berkaitan dengan hasad dengki yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama ada di dalam Al-Quran ataupun diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW daripada hadis-hadis Nabi. Antara cerita lainnya adalah kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh dengki kepada Nabi Saleh. Kenapa Nabi Saleh ni yang seorang kita ikut, tak, sedangkan kita agama ni Nabi Saleh tak ikut? Ada diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi itu salah satu keburukan bagi orang-orang yang dengki. Keburukan perasaan hasad dengki. Yang keduanya, keburukan hasad dengki ini juga adalah menunjukkan kita tidak redha dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak redha dengan ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita tengok penyakit hasad dengki ni adalah salah satu daripada minal kabair, dosa-dosa besar. Bahkan sekiranya tidak dirawat dengan segera, maka dia boleh jatuh kepada kekufuran juga. Kenapa? Kerana dia tidak beriman dengan takdir ataupun qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah dirancang lebih awal daripada kehidupan kita pada hari ini. Jadi dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak diberikan, apa yang diberikan kepada orang lain tidak diberikan kepada kita, maka ia adalah satu titik permulaan datangnya penyakit hasad dengki. Kita tak puas hati, kenapa nikmat tersebut diberikan kepada orang itu, kenapa tidak diberikan kepada diri je? Sedangkan apa yang nikmat yang diberikan ataupun musibah yang diberikan ke atas kita sebenarnya semuanya telah tertulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada nikmat ataupun musibah, kita nampak nikmat sahaja yang kita kata mensyukuri, sedangkan musibah kita tidak rasa bahawasanya itu adalah datang daripada Allah Taala. Kita nampak bahawasanya musibah yang datang kepada kita disebabkan kecurian orang lain, disebabkan oleh kelemahan diri kita contohnya dan sebagainya. Padahal Allah telah menyebut di dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada musibah pun, satu musibah pun yang ditimpakan ke atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, wala fi anfusikum, tidak juga ditimpakan ke atas diri-diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali ianya telah tertulis sebelum daripada kita dijadikan di atas muka bumi ini lagi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Hal demikian itu adalah perkara yang mudah saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tak nampaklah benda tu. Tak, kita nampak hanya kerana orang lain.
Jadi hasad dengki ni tidak redha dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Kita rasa Allah berikan kepada kita tu sikit sahaja, sedangkan diberikan kepada orang lain banyak. Tak? Kebahagiaan, pangkat, diberikan kekayaan, diberikan banyak lagi lah kemewahan-kemewahan yang lain. Keburukan hasad dengki yang ketiga adalah dia akan mendorong kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang lebih jahat, lebih zalim. Dia akan membawa kita kepada perkara-perkara yang zalim. Dengan makna kata menzalimi orang lain pula. Sebab tu di dalam ta'rif hasad ini, karahiyatun ni'mah 'alal ghair ataupun tamanni zawal ni'mah an syakhsil akhar. Kenapa? Kerana setelah mana datangnya penyakit hasad ini, maka dia akan mencuba juga untuk nikmat-nikmat ataupun kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada orang lain itu dapat kembali kepada dia ataupun dapat dihilangkan, tak apa dah. Walaupun tidak kembali kepada dia, tidak diberikan kepada dia, sekadar hilang tak apa dah. Walaupun dengan cara apa sekalipun. Kalau kita tengok, sentiasa kita dengar bahawasanya ada hadis Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan melihat kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Itu kalau kita melihat kemungkaran. Tetapi bagi orang hasad ni, kalau dia melihat kenikmatan-kenikmatan yang tidak diberikan kepadanya tetapi diberikan kepada orang lain, maka dia akan mencuba sebagaimana orang melihat kemungkaran tersebut. Dia akan hilangkan juga dengan pelbagai cara. Kalau tidak boleh dengan tangan, dia akan mula dengan lidah dia. Tak? Kalau tidak boleh dengan lidah dia, maka dia akan benci dalam hati dia. Itu semua penyakit hasad dengki belaka. Walaupun dia sekecil-kecil hasad saja, iaitu sakit hati saja, ia pun tetap dipanggil hasad juga. Melainkan hasad itu dalam berbentuk agama ataupun hal keakhiratan. Itu tak apalah. Itu memang disyurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan tengok juga hadis berkenaan dengan itu. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ni daripada Abi Hurairah. Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Apabila kita meletakkan diri kita ni dalam keadaan zalim, kita mengharapkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tu dihapuskan, dihilangkan daripadanya, lalu didatangkan kepada kita, biasanya kita akan melakukan perkara-perkara yang zalim. Apabila kita zalim, dia akan lebih cenderung dengan kita ni, amal kebaikan kita ni diberikan kepada orang yang kita zalimi. Tak. Termasuklah juga hadis Nabi yang telah dibacakan tadi, inna iyyakumul hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nabi Muhammad SAW cerita dah awal-awal kepada kita supaya kita berhati-hati dengan penyakit hasad. Kenapa? Kerana fa innal hasad ya'kulul hasanat. Hasad-hasad dengki ni akan memakan perkara-perkara kebaikan yang kita telah buat. Selama mana kita buat kebaikan selama kehidupan di dunia ni, selagi mana kita ada penyakit hasad dalam diri kita, semua kebaikan-kebaikan tersebut akan dimakan oleh penyakit hasad tersebut. Kama ta'kulun narul hatab. Ini tamsilan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pedagogi pengajaran pun ada satu kaedah pendekatan yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan dakwah kepada Nabi, dakwah kepada para sahabat, iaitu menggunakan kaedah pendekatan tamsilan, kiasan. Jadi nak dikiaskan kepada kita supaya mudah kita faham bahawasanya sekiranya kita mengada-adakan ataupun setelah sekian ada dah hasad itu di dalam diri kita, maka kebaikan-kebaikan kita tu akan dimakan oleh hasad tersebut seperti mana makannya api itu akan kayu kering. Kalau kita tengok kayu-kayu kering ni, kalau letak dekat api biasanya makan terus lah. Ada banyak mana sekalipun dia tidak berhenti. Kalau letak selori pun dia akan makan juga. Tak setrela pun lagu itulah juga. Tidak akan berhenti. Jadi kejap dia dah. Api ni dia memang makan makanan dia, iaitu kayu-kayu api.
Jadi begitu juga dengan hasad. Kebaikan-kebaikan ni, selagi banyak mana pun kebaikan yang kita tambah, kebaikan-kebaikan yang kita buat, tetap akan dimakan oleh hasad sekiranya penyakit hasad tu ada dalam diri kita, dalam hati kita. Okey. Antara keburukan hasad dengki yang lainnya adalah dia juga akan menzalimi diri sendiri. Menunjukkan kita ni apabila kita hasad, maka kita akan sakit hati, kita akan tidak puas hati, kita akan rasa tidak puas hati, tidak rasa tenteram dan jauh dengan kebahagiaan. Kenapa? Kerana kita duk nampak kebahagiaan orang lain sahaja. Kita nampak kemewahan yang diberikan kepada orang lain sahaja. Sedangkan kita terlupa dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Maka hasad ini adalah musuh kepada kebahagiaan. Disimpulkan begitulah. Dan setelah mana kita tengok ada berkenaan dengan keburukan hasad ini, mungkin kita boleh simpulkan bahawasanya hasad ini adalah minal kabair, yang mana sekiranya kita tidak menjaganya lebih awal, tidak berhati-hati dengan lebih awal, maka dia boleh jatuh kepada kekufuran. Sama ada kekufuran nikmat ataupun kekufuran iman. Okey, baik. Dan hasad dengki ni biasanya dia boleh berlaku antara profession yang sama. Ada kebiasaannya lah, ada profesi yang sama ataupun dalam institut yang sama. Ada, kalau ustaz dia akan hasad dengan ustaz juga. Dia jaga berlaku ustaz dia hasad dengan manager hotel contohnya. Jaga berlaku lagu tu. Biasanya ustaz dia akan hasad dengan sesama profesi dia juga. Ada manager hotel dia akan hasad dengan manager hotel yang lain pula. Dia sama-sama level dengan dia. Itu yang kita panggil hasad. Kenapa? Kerana nikmat yang diberikan kepadanya tidak sama, padahal taraf yang sama. Taraf ustaz sama ustaz, tapi dia boleh buat kerja luar contohnya. Dia ustaz sama dengan kita juga, tapi dia ada kereta mewah contohnya. Ada macam-macam lah. Ada menunjukkan kepada kita satu level, tapi kenapa ada perbezaan antara kita? Itu yang menyebabkan perasaan itu mari dan kita tidak boleh terima dengan keadaan tersebut. Jadi kena berhati-hatilah dengan penyakit hasad ini. Telah disebut mengikut Ibn Rajab Al-Hambali, ada beberapa jenis ataupun model orang hasad ni. Ini kita kena tengok sebagai peringatanlah kepada kita supaya kita berjaga-jagalah daripada penyakit hasad ni. Ada disebut di dalam Al-Quran, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan. Ada fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu adalah bermanfaat kepada orang lain. Supaya apa? Supaya kalau kita aspek kita pada hari ini adalah berkenaan dengan hasad ni, penyakit hati, supaya kita dapat mencegah penyakit hati ini lebih awal. Kalau kita tidak disebut berkenaan dengan hasad ataupun tidak diberi tazkirah, mungkin perkara tersebut telah kita tahu, tetapi bila tidak diingatkan, maka kita akan biarkan diri kita dalam keadaan begitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Siapakah yang beriman dalam ayat ini? Beriman dalam ayat ini yang pertama yang memberi peringatan, dan yang kedua adalah yang diberi peringatan. Jadi tanfa'ul mu'minin di sini bermakna akan memberi manfaat kepada orang yang memberi peringatan dan juga akan bermanfaat kepada orang yang diberi peringatan. Orang yang diberi peringatan, maka dia akan dengar, maka dia akan cuba untuk buat. Dan orang yang memberi peringatan, walaupun dia belum buat lagi sebelum ni, tetapi dengan apa yang disebutkan, dengan apa yang telah diberikan tazkirah kepada orang lain, maka dia akan cuba diri dia sendiri untuk buat sebagaimana apa yang dikatakan. Larangan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata-kata atas apa yang kamu tidak lakukan? Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kabur maqtan, ayat selepasnya. Celakalah bagi kamu. Jadi kita kena saling memberi peringatan ni supaya apa? Supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang boleh menjatuhkan diri kita dalam penyakit hati.
Sebagaimana ayat yang dibacakan pada awal tadi, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akhirat esok Allah tak nampak dah. Allah tak tengok dah apa yang harta-harta benda yang kita ada, tidak tengok juga berapa ramai anak kita ada, tetapi akan tengok perkara yang utama, biqalbin salim. Hati yang sejahtera daripada penyakit-penyakit hati. Okey, model-model orang yang hasad ni mengikut Ibn Rajab Al-Hambali. Yang pertamanya adalah orang yang berusaha untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang lain dan diberikan kepadanya. Ini model yang pertama. Dia usaha juga untuk nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang lain itu diberikan kepadanya. Dengan kaedah cara bagaimana? Waktu dia buatlah. Sama ada dia kecek ke tak, dia melemparkan fitnah-fitnah sehingga mana nikmat-nikmat tersebut tercabut daripadanya. Contohnya kalau kita kata dalam konteks kita pada hari ini, contohnya dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan melemparkan fitnah kepada orang-orang atasan supaya dia ni dibuang kerja. Sebab apa? Sebab kita tak boleh tengok nikmat yang diberikan kepadanya ni lebih-lebih pula. Padahal sama-sama dia aja. Tapi diberikan nikmat tersebut pada dia lebih. Maka dilemparkan fitnah, dia buat cerita lagu tu, buat cerita lagu ni, menyebabkan orang tersebut dibuang kerja contohnya. Maka itu adalah salah satu model orang hasad dengki. Model yang kedua adalah cuba untuk menghilangkan, usaha untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang lain tersebut tanpa datangkan semula nikmat tersebut pada dia. Sekadar hilang nikmat, tak apa dah. Tak. Kita tengok dia tu dapat kereta. Kita nak kereta tu tak ada. Kita nak kereta tu musnah. Macam-macam lah dia buatnya. Dia buat, kalau dalam cerita kat dia kerak tali break lah. Macam-macam lah. Itu dalam cerita. Adapun kita di alam realiti ni, macam-macam sebenarnya orang boleh buat. Bahkan Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan ini adalah hasad yang paling tinggi sekali martabat dia. Tak. Apabila kita ni nak menghilangkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang lain tanpa memberikan nikmat tersebut kepada kita, tidak mengembalikan, tanpa mengembalikan nikmat tersebut kepada kita. Sebagaimana hasad yang dibuat ataupun ada pada iblis kepada Nabi Adam. Iblis ni dia tidak mengharapkan dia dikembalikan semula ke syurga. Tidak mengharapkan begitu pun. Tapi dia hasad dengki dengan Nabi Adam, dia nak macam mana Nabi Adam ni, macam mana Nabi Adam ni supaya diturunkan di bumi juga, dan macam mana nak buat supaya Nabi Adam ni juga masuk ke dalam neraka Allah SWT. Tanpa dia nak dia kembali kepada syurga. Maksudnya sekadar hilang nikmat tersebut, hilang kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Adam dan umat-umatnya. Begitu juga dengan Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Ada Yahudi ni deki dengan Nabi Muhammad SAW kerana tidak, Nabi ni bukan daripada golongan dia. Dia bukan nak suruh dia jadi Nabi. Tak. Dia bukan nak suruh golongan dia jadi Nabi. Dia percaya bahawasanya itulah Nabi-nya. Tetapi dia nak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ni tidak didengari. Tidak diyakini, tidak diimani oleh sesiapa sahaja. Maka inilah dua contoh yang menunjukkan buruknya penyakit hasad ni, yang mana model yang pertama ni, model yang kedua ni adalah kita nak bagi hilangkan nikmat yang diberikan kepada orang lain tanpa kembali pun nikmat tersebut kepada kita. Model yang ketiga adalah yang tidak berusaha untuk menghilangkan kenikmatan tersebut. Kita tengok dia diberikan nikmat tapi dia tengok buat tak tahu gitu je lah. Ini adalah nikmat, ini adalah hasad juga. Cumanya hasad ini kategori rendah sikit lah. Ada kategori rendah sikit, yang mana dalam hatinya dia tahu ada penyakit hasad, dan dalam masa yang sama dia tidak suka dengan penyakit hasad tersebut. Ini ramai lah ada dalam kalangan manusia ni. Dia tahu penyakit dia dah mula hasad, tapi dia cuba untuk hilangkan penyakit hasad tersebut dengan diri sendiri dia. Cubalah kaedah macam mana. Ada saranan daripada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan sebut sikit-sikit insyaAllah.
Yang ketiga adalah berusaha untuk sama dengan apa yang orang yang dia hasadi itu, hasadkan tu, sebagai dia nak sama sebagaimana dengan orang yang dia hasadkan. Ada. Ini ada dua kategori bawahnya. Kategori yang pertama dalam urusan dunia, kategori yang kedua adalah dalam urusan akhirat. Jadi dalam urusan dunia, contoh daripada Al-Quran, ya laitalana misla ma utiya Qarun. Allah menyebut dalam Al-Quran kaum Qarun ni apabila Qarun fakhraja ala qaumihi fi zinati. Apabila Qarun keluar daripada tempat dia dalam keadaan bermewah-mewahan, fi zinati, perhiasan-perhiasan yang pelbagai, maka kaum Qarun pada masa itu, ya laitalana, alangkah bagusnya sekiranya kenikmatan-kenikmatan tersebut juga dapat kepada aku. Sedangkan Qarun itu adalah orang yang kufur kepada Allah SWT. Ini dalam urusan dunia lah semata-mata. Maka ini adalah dikeji oleh Allah SWT. Dalam konteks yang kedua adalah dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat ni, ia adalah satu galakan yang besar oleh Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW. Kata hadis Nabi Muhammad SAW, hadis daripada Ibnu Mas'ud, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh kita hasad melainkan kepada dua orang, dua jenis orang ni. Yang pertama, rajulun atahu malan fasallatahu an halakatihi fil haqq. Satu orang yang mana datang kepada Allah SWT dalam keadaan hartanya dicairkan melalui kebaikan. Hartanya yang banyak tetapi dicairkan ataupun diterjemuhkan harta tersebut dalam kebenaran. Memberi apa? Derma contohnya, wakaf ke apa sahajalah. Termasuk belanja roti titak ke lagu mana ke. Mungkin hari ini tak selesai lagi tu isu roti titak, siapa bayar. Tapi itulah antara kebaikan-kebaikan yang kita kata mencairkan harta benda kita tu dengan perkara-perkara kebenaran. Dan golongan yang kedua adalah warajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang laki-laki yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikan akal fikiran yang bijak, hikmah. Dan dalam masa yang sama dia mengajarkan apa yang ada pada dia, dia ajarkan apa yang ada ilmu padanya. Jadi ini dua perkara ni saja yang boleh kita nak dengki. Boleh kita nak berhasad-hasad dengki. Ini adalah tuntutan daripada Nabi Muhammad SAW sendiri. Lain daripada ni, maka jangan kita berhasad dengki. Jadi masa pun dah hujung-hujung dah. Mungkin kita boleh pergi kepada kaedah lah, cara-cara untuk kita menjauhkan diri daripada penyakit hasad. Yang pertama tadi, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, supaya kita ni sentiasa memberi peringatan antara kita. Peringatan tu tak kira lah berbentuk macam mana pun, sebenarnya peringatan-peringatan tersebutlah yang kita dengar. Walaupun dalam keadaan kita pada masa dalam dewan kita tak terasa sangat pun, tetapi apabila kita berhadapan dengan situasi sebenar, maka kita akan ingat semula apa yang telah diberikan peringatan kepada kita. Yang kedua, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami ni di atas agamamu. Kenapa? Kerana hati ni dia bersifat bolak-balik. Sekejap dia sedar, sekejap dia lara. Sekejap dia terdorong dengan kebaikan, sekejap dia terdorong dengan keburukan. Maka penting untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditetapkan hati kita ni supaya sentiasa sedar dan sentiasa didorongkan dengan kebaikan. Jadi banyak lagi kaedah-kaedah yang lain untuk kita sentiasa melazimi kehidupan kita ni dengan perkara-perkara kebaikan. Antara zikir yang banyak tu adalah berkenaan dengan zikir-zikir Asmaul Husna. Juga boleh memberikan kepada kita ketetapan hati yang sempurna, insya-Allah, ke arah kebaikan. Jadi masa pun
cukup-cukup 8.45. Saya akhiri kalam saya ataupun ucapan saya, bukan ucapan yang kita kata tazkirah saya pada hari ini adalah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekiranya anda mempunyai masa lapang pada hari Minggu dan berminat untuk mendalami ilmu Al-Quran, kami mengalu-alukan kedatangan anda untuk menyertai program pengajian Al-Quran wal Qiraat yang berlangsung setiap hari Jumaat dan Sabtu bertempah di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias. Program ini terbuka kepada orang ramai yang mempunyai keinginan mendalami ilmu Al-Quran, tidak mengira umur dan pangkat. Melalui program ini, para peserta akan lebih menghayati bacaan Al-Quran kerana setiap bacaan akan diperdengarkan oleh tenaga pengajar yang lebih mahir dan bertauliah. Para peserta juga akan lebih bermotivasi untuk membaca Al-Quran apabila mempunyai pengetahuan tentang penggunaan kaedah yang betul. Sekiranya anda berminat untuk menyertai kursus pengajian ini, anda boleh menghubungi talian pejabat am atau menerusi WhatsApp kami. Anda boleh juga mendaftar secara walk-in di bangunan Pusat Khusus Pengajian Ilmu-Ilmu Islam, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias.